Mari belajar bahasa Arab supaya senang di hari tua. Kita agungkan bahasa Quran supaya senang di masa hadapan. Kita bersyukur kepada Allah. Kita sekarang ni alhamdulillah dalam kelas balaghah ma'ani. Tuan-tuan jangan fikir lagi pasal bayang dan badai. Dan juga jangan fikir lagi pasal nahwu sarah. Kerana itu semua kita dah mahir. Tapi Ustaz, InsyaAllah. Saya baru hari ni saya terkeliru Ustaz. Antara perbezaan antara tiba Jabi dengan mukabalah. Saya tak lupa lagi. Tak ada, dia punya mukabalah tu dia tiba tu dia berlawanan dalam satu ayat ke dalam banyak ayat? Satu atau lebih. Satu atau lebih. Mukabalah berdepan. Mukabalah. Satu. Dia berdepan ya. Antara dua tu lah. Dua-dua bertentang. Macam innal abrar lafi naim, orang jahat, orang baik dalam syurga. Wa innal fujjar lafi jahim, orang jahat dalam neraka. Dan itu dalam dua ayat. Dua ayat. Kalau dua ayat tu dia jadi tiba Ustaz. Lebih kurang itulah. Antara dua lah. Saya pun terkeliru juga. Jadi tak heran kalau anak murid keliru pun. Lebih kurang begitulah. Bertentangan ya. Yang satu dulu dalam satu ayat tu yu'til hikmata may yasha, dia memberi kebijaksanaan kepada dia yang dia suka dan dia mencabut daripada siapa yang dia kehendaki. Itu dalam satu ayat. Okey. Beza tu je. Okay. Jadi minggu lepas kita dah bagi tentang sketch tajuk apa tu ma'ani. Jadi kaedah yang kita buat ni kaedah struktur membolehkan tuan-tuan puan duduk di fingertip tentang ma'ani. Ma'ani ada tiga. Satu khabari, dua insya'i, tiga qasri. Okey? Ingat tu? Boleh ingat tak? Kena sebut dulu khabari. Khabari ada tiga tahap. Kita kata tahap lah, stage. Stage satu dia panggil ibtidai. Ibtidai itu maknanya ibtida, permulaan yang didatangkan berada dalam mubtada dan khabar. Ingat tak? Ya? Ya. Yang kedua talabi. Talabi tu dia kuat sikit, iaitu dia taruh inna. Ya. Taukid. Dia kata juga dengan taukid talabi ataupun taukidi. Jadi kalau kita kata innallaha alimun hakim, kita kena kata talabi khabari. Boleh? Talabi khabari. Ingat tu. Kalau kata ulama yang mengajar ilmu tafsir ni, dia kata kalau anda mahir dalam balaghah, nahwu dan sarah, mana anda sudah ada satu mutiara Al-Quran dalam diri. Dan cerah di hari kiamat. Sekarang dah boleh tahu dah cerah. Ya, hari ni cerah di dalam sar. Besok di hari kiamat cerah. Jadi tuan-tuan nak tak? Saya pun nak juga. Mungkin lampu saya saver. Tuan-tuan lampu panjang ni kan. Sebab mengajar kan. Saver dah kan. Ada pun dia saver. Saver ke saver? Saver. Saver tu yang tapi tak apalah. Cerah pun tak apalah kan. Gua-gua je. Tahap ketiga dia kata tahap ingkari. Ingkari ni maknanya tahap yang paling kuat sekali. Kalau dah apa tu ibtidai tak faham, tak dengar, talabi pun tak boleh terima, hantam ingkari. Ingkari ni dia guna sumpah wallahi. Ya. Ya. Kalau wallahu tu ibtidai.
Wallahu alimun hakim, mubtada ibtidai. Ingkari ni dia ada sumpah. Wallahi, wallahi, demi Allah. Okey, kita bersumpah lepas tu baru ada ayat. Itu dikatakan ingkari. Lepas tu yang kedua insya'i. Insya'i ada dua bahagian. Satu insya'i talabi yang perlukan kepada tindakan atau tuntutan. Yang kedua insya'i ghairu talabi. Anda dah ingat tu cukup lah. Ghairu talabi, tidak ada tuntutan apa-apa. Insya'i talabi dimulai dengan amri. Amri itu perintah ataupun fi'il amar, dimulai dengan fi'il amar. Fi'il amar, perintah ingat amri. Kalau kita kata wa'mur ahlaka bis salah wastabir 'alaiha, wa'mur tu makna perintah, suruh kaum keluarga kita mengerjakan solat. Itu kita katakan amri talabi. Boleh? Kena kata ayat itu ayat amri talabi isya'i. Dia ada sampai 4 nama. Kalau nak sebut panjang sikit, amri talabi isya'i ma'ani. Boleh tak sebut macam tu? Jadi tuan-tuan kena cari 2-30 ayat amri. Semua ayat fi'il amal tu insya-Allah adalah amri, ayat perintah. Okey. Hal ataka hadithul ghafiyah, adakah datang kepada engkau cerita tentang hari kiamat? Ya tak? Itu hal, dia menggunakan istifham. Itu dikatakan ayat istifhami talabi insya'i. Istifham, ayat istifham, pertanyaan. Pertanyaan yang bukan ada jawab, bukan nak jawapan, tapi maksudnya kamu tak pernah datang ke kepada kamu berita tentang ghasyiyah. Okey, hal ata 'alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Adakah datang ke atas manusia satu masa di mana dia tak ingat apa-apa? Bila mana kita tak ingat apa-apa? Bila kita mati. Ingat, pakar-pakar balaghah mengatakan kita kena mula dengan amri, lepas tu second followed by istifhami. Istifhami itu mana ada ayat-ayat yang menggunakan istifham, persoalan. Ingat tu ingat saya sebut daripada awal tadi tu, ini kita ulang kaji lah. Lepas tu dimula dengan ayat nahi. Nahi ini mana perintah. Okey? Perintah. Larang. Larang tu perintah larang lah. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jadi itu dikatakan la tu haraf jazam. Ya tak? Ta'kulu majzum dengan hazaf nun. Ingat lagi tak? Itu nahwu kan? Dan haram kita memakan harta-harta orang lain dengan cara batal. Itu adalah ayat nahi. Nahi nahi, tegah. Jadi kalau kita jumpa ayat macam tu, kita kena kata itu ayat dari segi balaghah, ayat nahi talabi insya'i ma'ani. Makna dia tu. Okay, dia punya begitulah. Yang keempat kita kata apa? Tamani. Tamani itu iaitu ayat-ayat yang merupakan cita-cita yang tak boleh capai. Ingat tak apa ayat yang saya bagi dulu? Ayat apa yang saya bagi dulu? Doktor, ayat apa? Saya bagi dulu. Ayat tamani.
Fajar An-Nabah Al-Aqab ya. Bunyi dia? Tidak tu. Tak apa. Taman ini cerita. Antaranya ya laitani kuntu turaba. Ya, betul tak? Kalaulah saya ni jadi tanah. Ya, banyak ayat-ayat yang kita kata taman ni ya. Okey, tak apa, kita tinggal dulu. Lepas tu yang kelima, Tidak. ya, Tidak. nida. Nida ni maknanya seruan. Yang menggunakan ya. Ya ayyuhalladzina amanu lima takfuruna bi ayati. Ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang kafir, kenapa kamu ingkar dengan ayat-ayat Allah yang menggunakan ya. Ayat nida ya. Ya, okey. Ustaz, yang ayat yang bunyi ma ajmal al-qamari itu bukan taman apa, bukan taman ini. Itu ayat ada dari mana dapat? Amal ayat dulu lah masa Minggu lepas. Ma ajmal itu ajmal al-qamari. Alangkah indahnya bulan tu kan. itu ayat ta'ajub. Untuk tajuk tu. Di bawah apa tu ghairu talabi. Sekarang kita belajar talabi ya. Saya pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Okay. Ini belum kuat lagi ni. Nanti kita baru di peringkat apa tu Isya'i talabi. Yang pertama iaitu ayat amri ya. Yang kedua ayat istifham. Okey, ingat dulu ya. Yang ketiga ayat nahi. Yang keempat ayat nida. Dan yang kelima ayat tamanni. Tamanni ni maknanya cita-cita yang tak tercapai. Ya. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menunjukkan orang-orang kafir dia berdoa kepada Allah untuk kembali balik. Bukan orang kafir saja, orang yang tak beriman kembali balik supaya dia dapat melakukan kebaikan, dapat mengeluarkan zakat. Itulah dia dikatakan antara ayat cita-cita yang tidak ada sampai, yang tidak kesampaian. Okey, banyak kan? Okey, faham tu dulu. Ya. Kalau kita nak kata ayat penyesalan pun boleh. Tak apa. Penyesalan kemudian ni tak. Kalau penyesalan dulu tu orang kata ada harapan lagi. Ini penyesalan kemudian. Terima kasih ya. Allah. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. Kena main. La haula wala quwwata. Allahu Akbar, Allah. Okey. Jadi kita berada dalam talabi, dalam insya'i ghairu talabi, insya'i ghairu talabi ada 5: qasam, sumpah, ta'ajub, heran, madah, pujian, zam, cacian, dan taraji, harapan yang boleh dicapai. Okey. Itu boleh ingat ya. Ayat-ayat nanti saya bagi kemudian. Cuma hari ini saya nak tumpu kepada qasri. Ya, qasri. Jadi yang insya'i itu kita dah jelas secara kasar. Kita dah baca amri. Ingat tak kita baca amri sekali? Ya, amri ada 4 jenis kan? Macam itulah. Tuan-tuan jangan risau kalau kita nak tumpu satu-satu, kita tak mungkin habis. Okey. Qasri. Salinlah sikit. Qasri. Qasri dalam bahasa Arab bermakna pengkhususan, ataupun orang putih kata specializations. Yang kita kata akhir sekali di dalam ilmu balaghah. Qasri, pengkhususan. Dia berada di dalam ma'ani. Secara istilah balaghah ialah proses mengkhususkan sesuatu pada sesuatu yang lain dengan cara tertentu. Mengkhususkan sesuatu pada sesuatu yang lain dengan cara yang tertentu. Kalau kita bagi contoh, Ma Muhammadun. Ramai tak orang nama Muhammad? Ramai kan? Tapi Muhammad ini bukan sembarang Muhammad, tapi illa Rasul. Dia adalah Rasulullah. Muhammad ini adalah Rasulullah. Itu khusus Muhammad yang seorang ni adalah baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli balaghah telah mengklasifikasikan al-qasru ini kepada 6 kelas. Okey. Yang pertama, tulis dalam bentuk 1, 2, 3 bawah. Yang pertama, gaya nafi dan istisna. Yang pertama. Dalam kurungan tu tak boleh tulis an-nafyu wal istisna. Ya, nafi dan istisna. Okey. Yang kedua, gaya al-hasru. Ya. Tuan-tuan tulis dalam kurungan tu innama. Ya, innama ya.
Yang atas tu, gaya satu tu tuan-tuan tulis La ilaha illallah. La ilaha illallah. Untuk mudah ingat. Nanti besok boleh ingat lagi. Gaya ketiga, gaya ataf la. Gaya ataf la. Kalau dalam bahasa Arab, ataf bila, ataf la. Dalam kurungan tulis al-ataf bila. Ataf dengan la. Okay. Gaya empat ialah gaya ataf lakin. Ataf lakin, untuk mudah ingat. Dalam kurungan al-ataf al-atfu bi lakin. Boleh tulis tak ataupun nak kena salin? Boleh? Al-atfu bi lakin. Salina boleh? Boleh? Al-atfu bi lakin. Yang ke? Bahasa Arab tak boleh. Ni, yang keempat ni al-atfu bi la. Ni bi buat gini, bi lakin. Bi campur lakin kan? Yang pertama tadi, yang atas tadi al-atfu bila. Al-atfu bi la. Tak ada? Kalau tulis gini boleh juga. Tapi takut keliru. Bi ataupun bi campur dengan la. Bi campur dengan lakin. Jangan jadi belakin lah. Belakin ni tu tak, yang hitam tu, yang tikus takut. Yang ke 5, ataf, gaya ataf badal, ya tak? Gaya ataf 5 ya. Gaya ataf Yang kelima, gaya ataf badal. Sorry, bal. Ada satu lagi badal kan? Gaya ataf dengan bal. Ni. Ya, yang ni ataf bal. Apa bal okey. Ini yang susah ni, nak kena mahir. Pasal dia tulisan pendek-pendek. Okey. Berapa dah? 5. Okey. Kemudian yang ke-6, yang akhir sekali. Tapi susunan yang saya bagi tu yang ini dulu. Tapi tak apalah ya. Tapi tak ada sepatutnya ataf lakin tu di belakang sekali. Kita tengok ya. Lain buku lain. Saya kata dulu ataf lakin tu last sekali. Tapi tak apalah tuan-tuan, boleh ubah Dan yang ke-6, gaya mendahulukan apa yang sepatutnya dikemudiankan. Gaya mendahulukan apa yang sepatutnya dikemudiankan. Itu gaya yang ke-6. Okay. Gaya. Okey, nombor 1. Bukan contoh. Nombor 1, gaya nafi dan istisna. Huraian. Kalau tuan-tuan baca buku pun sama. Ya. Gaya nafi dan istisna ya, ialah penggunaan partikel ni haraf ya. Nafi
seperti ma, la, atau seumpamanya diikuti dengan partikel istisna seperti illa dalam satu-satu ayat, ya, seperti contoh surah An-Nahl ayat 77, ya. Surah An-Nahl ayat 77, dia punya bunyi gini, wa ma amrus sa'ati. Saya nak suruh tuan-tuan dapat detail ni sampai habis 6, ya. Selama ni kita bercakap secara spontan je. Wa ma amrus sa'ati illa kalamhil basar. Illa, melainkan ini tanda ma dengan wa ma. Tanda ma dengan wa ma. Kalamhil basari kalamhil basari au hu aqrabu au huwa aqrabu. Ada sambungan ayat ni, iaitu surah An-Nahl ayat 77, ya. An-Nahl ayat 77. Okey. Ya, kita tekan hari ini, kita tekan yang terakhir sekali, iaitu al-qasr. Juga dipanggil dengan al-hasr. Al-qasr, ya. Terakhir sekali, ada 6 saja salin, ya. Maksudnya tiadalah hal kedatangan hari kiamat itu melainkan sekelip mata, malah lebih cepat lagi. Aqrabu tu lebih hampir. Maknanya hari kiamat tu tidak ada lain melainkan ianya datang sekelip mata, ya, tanpa warning, tanpa amaran, ya. Lamhil basar ni Illa tak ada sabdu ke illa ada Ustaz? illa Ada sabdu. ada satu illa, melainkan. Lamhi ni maknanya sekelip mata. Ni berapa kelip setiap orang tu berkelip setiap hari, doktor? Ada tak kajian? Begitulah dia, sekelip mata. Kalau kena orang yang jenis itu berkelip saja. Ya, ada. Ma maksud sini apa? Ya. Untuk ni ma ni maksud dia Ma dengan illa. nafi. Ma nafi dengan illa. Yang gaya satu. Gaya satu. Jadi tuan-tuan buka Quran, ada ma dengan illa, first gaya. Cakap orang putih aku faham. Ustaz tak semestinya la dengan ila tu kan? Tak mesti. Maksudnya kalau Ma dengan pun ila pun termasuk nafi juga. dalam tu. Nafi juga. Nafi dengan illa. Okey, ambil itu dulu, ya. Itu contoh satu. Saya bagi 2 contoh. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Ya. Contoh kedua, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusulu, iaitu surah Imran ayat 144. Ya, Al-Imran ayat 144. Ma dengan illa. Ya, cari dalam Quran, ya, ayat yang ada ma dengan illa. Qabli. Ini ayat ini dikatakan ayat an-nafyu wal istisna.
wal istisna. Lepas tu kita kata ayat apa ni? An-nafyu wal isnad di bawah Qasri. qasri. Ini ayat qasri, ayat padat di bawah tajuk nafi dan istisna. Hari ni kita bagi 6 semua contoh ayat qasri. Ya? Tonton. Kalau nak bagi lagi satu lagi, la ilaha illallah. La dengan illa. Cantiklah doktor. La ilaha illallah. Ini surah apa tak tahu dah. Ayat kursi tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Kursi Baqarah. Baqarah 255. Bolehlah dalam tu. Al-Baqarah 255. Ambil 3 tu ya. Sebagai contoh. Pegang betul-betul. Ini adalah ayat nafi isna'i qasri ma'ani. Nama tu yang pening kepala. Ya, nafi dan istisna qasri ma'ani. Jangan kata badek. Tak ada kena-mengena dengan badek kan. Dia ni lain. Ya. Dalam ni ada nahwu tak? Ada sarah tak? Ada. Ada sarah. Lepas ada sarah tu, lepas dah terang cerita nahwu dan sarah tu, ini dalam balaghah adalah ayat nafi dan istisna qasri, iaitu Allah Ta'ala mengkhususkan yang lebih khusus kepada sesuatu benda. Itu dia penerangan dia yang saya bagi tadi. Okey. Khalat min apa Qabli. 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 Min qabli. Siapa lah Ubu bagi? Tiadalah Muhammad itu melainkan seorang rasul yang telah datang sebelumnya rasul-rasul yang lain. Betul tak? Ya. Sebelum tu ada berapa rasul lagi? 312 rasul yang datang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Yang kedua, dah habis dah? Belum. Lambat benar. Aduh. Qabli ya. Itulah. Allah pula kat qabli. Mana? Imran. Jadi tuan-tuan balik bukalah. Buka ayat 144. Tengok ayat sebelum tu. Ada tak lagi ayat yang sama? Selalunya ada. Seronok lah. Seronoknya ni. Buka ayat ni. Oh, dalam surah ni ada 5 ayat nafi istisna. Kan seronok tu kan? Itu yang apa tu, masak pun dia kurang tu. Lauk dulu lauk penuh meja, sekarang ni hujung meja tak habis. Okey. Yang penting penerangan tu. Yang kedua, gaya al-hasru. Okey. Ya. Al-hasru ialah penggunaan haraf atau partikel innama ya, di dalam sesuatu ayat. Ya. Partikel ini perlu mengikuti kaedah ilmu nahwu. Perlu mengikut kaedah ilmu nahwu. Kerana jika ia berada di tengah ayat, ia dibaca dengan an-nama. Pernah dengar tak an-nama? An-nama numli lakum. Kalau di depan in-nama. Kalau dia berada di tengah ayat, dia kena baca sebagai an-nama. Ada orang kata, baru tahu. Dia macam inna dengan anna. Ya. Okey. Okey. Surah Al-Imran, surah apa tu? An-Nisa ayat 111, contoh dia.
Ya, Ayat 1. satu. Surah An-Nisa ayat 111. Jadi bukalah surah lain An-Nisa, dia bunyi ya. Hari ni rasa laju pula. Tak belajar kan? Ni kita baca sekarang ni Al-Hasr ya. Hasr. Ringkas. Tadi kita apa tadi? Al-Hasr ni? Al-Hasr ya. Dia ringkas jugalah maksud, tapi penggunaan partikel innama. Okey, sebagai contoh, waman yaksib isman. Ni Al-Hasr ya. Tuan-tuan ingat betul-betul ni. Ingat betul-betul. Kalau tak ingat, waman apa ni waman? Dan siapa Yaksib mengajarkan ataupun mencari. Yang iman ni syaratnya siapa yang mencari isman, satu dosa, cari kesalahan, dosa. Fa innama yaksibuhu, fa sesungguhnya, innama ni innama ni tambah dengan pa lagi. Pa lagi. Maksudnya orang yang cari dosa sebenarnya dia cari untuk diri dia, bukan untuk orang lain. Ya, balasannya akan menimpa diri dia sendiri, bukan untuk orang lain. Fa innama yaksibuhu ala nafsi. Mana yaksibuhu? Ustaz ada tanwin tu doa. Ya. Fa innama isman. Ni Itu apa ni Ustaz? Bunyi apa? Ihsan. isman lah ni. Mim tu. Hamzah ni. Hamzah. Hamzah. Man. Mim. Ke bulat ni marah? Okey, betul lah. Ingatkan ha. Bulat dah. Macam ha. Fa innama yaksibuhu. Aduh. Yaksibuhu. Belum main lagi. Ada. Ala nafsihi. Ala nafsi. Sesungguhnya dia mencari ala di atas Diri sendiri. diri sendiri, untuk diri dia. Jangan fikir untuk orang lain. Ingat. Jadi jangan cuba nak buat silap, kerana kesilapan tu akan menimpa diri sendiri. Ya, what you do you get back. Orang putih kata kan. Jadi An-Nisa ayat 111. Jadi tuan-tuan cari surah An-Nisa dan cari ayat innama. Dia duduk di mana? Di depan ke ataupun di belakang? Di tengah. Ayah, dia duduk mana? Ayat? di tengah. Ayat tengah ayat. Mana ayat tu di permulaan lah, walaupun duduk tengah ayat. Wa man yaksib isman fa innama. Tu awal ayat lah. Awal ayat. Innama ya. Awal ayat tu. Innama yaksibu ala nafsi. Okey. Yang ni apa? Ni tengah ayat. Betul. Awal ayat. Awak kira awal ayat lah. Innama. Okey. Ini contoh A. Kita bagi contoh satu lagi B, iaitu innama. Ustaz, bagaimana kalau kita an-nama, adakah dia juga dalam hasr? Tidak. Khusus untuk innama. Innama saja. Sebab dia dibaca dengan innama. Wallahu alam. An-nama ni mungkin kurang kuat pada innama kan. Pembatas kan? Ya? Pembatas lah. Membatas. Sebab ada definisi yang Ustaz Dia khusus kan, mengkhususkan. sebab Ustaz bagi definisi tadi kan. Dia perlu mengikuti ilmu nahwu, kerana jika dia tak mengikuti ayat, dia baca sebab dengan an-nama kan. Jadi soalan macam an-nama termasuk dalam masuk tu yang saya Ya betul. pastian tu Ustaz. Rasa saya tidak lah. Ya. Jadi dalam Tak masuk, Ustaz? Tidak masuk. Dalam ayat lain dia sebut innama saja. Dia tak sebut an-nama. Maknanya tengah ayat tak masuk lah. Tak masuk lah. So terima innama dulu dah. Jadi
maknanya dalam ni bunga satu kan kalau Ustaz? Satu. Innama Kalau an-nama masuk juga, kita tambah kemudian. Boleh? Nanti nak kena refer buku. Pasal dalam buku kita ni in-nama saja. Okey. Itulah perlu perbincangan tambah nilai. Ya tak? Kalau nanti kalau pendengar-pendengar yang main-main YouTube ni, maklumkan kepada kita, masuk kita langsung. Ya tak? Kita sebab ilmu ni adalah orang kata perlu kepada bertambah baikan, sharing. Kadang-kadang orang hebat-hebat pun ada bab-bab yang dia bukan kata saya ni hebat. Orang hebat-hebat pakar-pakar pun dia ada benda yang dia terlepas pandang. Ya tak? Jadi wallahu alam, kita serah pada Allah. Okey, ayat yang kedua. Contoh kedua iaitu surah Al-Anbiya. Ayat 108. Al-Anbiya. Ya. 108 ya. Al-Anbiya 108. Ingat, ini artinya pengkhususan. Ya. Maknanya 66 ni dia specializations. Orang lain tak boleh orang lain tak boleh masuk. Okey. Kul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Kul innama yuha ilayya. Kul. Awana kul. Innama yuha, diwahyukan ilayya. Nabi kata setiap yang diwahyukan kepada saya, kepadaku, ya, annama ilahukum ilahun wahid. Ada annama ilahukum ilahun wa apa ni wahid? Satu. Asa ya, satu. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku mengenai ketuhanan ialah bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang bersifat asa. Itu dikatakan khusus tu. Orang lain tak boleh sharing konsep keesaan. Ya. Itu dikatakan al-hasru tu, tapi al-hasru menggunakan innama. An-nama. Ya. Dua-dua ada. Kalau di tengah annama, kalau di depan innama. Membatas tak ni? Membatas lah. Maknanya betul lah. Masuklah. Al-hasru tu maknanya membatas. Konsep al-hasru maknanya mengkhusus, membataskan. Orang lain tak boleh campur, tak boleh share. Ya. 108. Okey. Jadi ingat, semua 66 ni mengkhusus. Tapi yang pertama mengkhusus dengan nafi dan illah. Yang kedua mengkhusus dengan innama dan annama. Ya? Saya nak suruh anda semua ingat di kepala tu. Bila yang 6 ni lancar, maka dengan sendirinya bila kita reverse balik ke dalam buku, macam kita baca minggu lepas, Amri tu ada 4 jenis. Dia jadi pakar lah. Ya, dia jadi pakar lah doktor ya. Ada 2 kepakaran. Yang pertama pakar nahu, sorah, balarah dan sebagainya. Yang kedua pakar bius. Doktor bius kan. Okey, agaknya kalau belajar nahu sorah dulu, mungkin segala kerja tu mudah kan. Betul tak? Doktor kan? Kadang-kadang saya kesian tengok orang kerja penat. Gaji pun tak banyak mana dapat. Hidup pun tak senang sebab tak berapa nak kuat. Kan? Rugi dah kan? Sebab malaikat ramai tak ada nak tolong. Ya tak? Sebab dia tak berapa kuat. Jadi malaikat pun tak tolong lah. Aku nak tolong malah Tuhan pun tak suruh. Nanti ada ayat yang bunyi begitu. Kalau orang-orang yang apa tu buat amal ibadat ni, Tuhan kata dah fasanu yassiruhu lil yusra. Saya akan mudahkan yang dah memang mudah pada dia. Yang mudah jadi lebih mudah. Tapi ya. Dia ada
in nama dengan an nama. Ada dua-dua. Ada dua-dua. Tak. Dia tahu ada dua-dua. Satu fungsi dia macam tadi lah. In nama kan. Maknanya dua-dua boleh lah. An satu lagi tak paling atas an nama. Ya. Satu awal ayat dia gunakan in nama. Kalau tengah ayat gunakan an nama. Tapi dua-dua tu panggil tapi dalam buku ni in nama saja. Tak sure. Saya KIV dulu. Saya nanti malam ni saya telefon sahabat saya. Tapi lah dia kata di Kelantan duduk orang ni. Dia pun tak apa dengar dah. Kena isteri cakap. Tak apa dengar sangat. Kena cakap kuat. Tanya dia. Kawan saya masa duduk di England dulu. Okey, yang ketiga. Gaya ataf dengan la. Ataf dengan la. Selalunya kita tak pernah kata ada la boleh jadi ataf kan? La ni huruf nafi. Ini menggunakan partikel la. Okey, ini menggunakan partikel la untuk menafikan sesuatu sifat lain yang tidak sesuai dan tidak diperlukan dalam ayat. Okey. Ya, ataf la jarang kita pakai ataf la ni. Ni baru jumpa dalam balaghah dah tu. Ataf la. Selalu ataf ni pakai wa je. Ni la. Ataf la ya. Ataf ni makna dia ikut ya. Ikut. Ataf la. Ya. Okey, ataf la ialah ini menggunakan partikel la. Partikel tu mana haraf la sebagai menafikan sesuatu sifat lain yang tidak sesuai dan tidak diperlukan di dalam ayat. Sebab itu kita kena cari kitab Al-Quran yang ada tafsir balaghah. Sebab kitab-kitab biasa ni tak ada balaghah. Kecuali guru tafsir dia menerangkan ini ataf ni dia kata. Sebagai contoh, A Muhammad Rasulullah. Boleh tulis tak? Allah. Awal lagi. Muhammad. Muhammad boleh lah. Muhammad saja boleh. Rasulullah? Tak apa, jangan kita nak belajar kan. Mana pula duster. Ada sana tempat tu dia lekat sini. Ni tak lekat. Nantilah beli yang Ini yang boleh lekat. Yang lekat tu saya mari dia lekat sini. Kata mana duster tak ada. Ustaz nu atas ni. Aduh. Yang lekat. Orang lekat sini lah. Sesuai dengan ketinggian ustaz. Sesuai dengan ketinggian. Tinggi mesti ketinggi tu. Dan nanti orang bawa tak nampak. Bawa. Ada ustaz dalam YouTube tu, saya tengok dia punya duster dia apa tu ni tisu. Tapi pasal dia selalu lupa, dia letak dalam poket macam tu. Sebab dia ngajar tajwid selalu banyak salah kan. Macam tu. Saya nampak dalam poket gitu. Duster. Aduh. Okey. Muhammad Rasulullah. Apa makna Muhammad Rasulullah? Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Ini mubtada, tidak? Ini khabar, tidak? Dua-dua bagi depan, tidak? Ini mudhaf ilaih, tidak? Okey. Macam tu lah saya dalam ilmu ma'ani. Tanya K tapi dia tak tahu. Okey. La syair. Dia bukan penyair. La ni bukan penyair ni. Siapa dia? Siapa yang bukan penyair? Muhammad. Jadi la ni jadi badal lah. La ni jadi ataf. Ikut. Selalunya dia panggil wala. Wa ataf. Dia pakai waw. Tapi ni dia pakai la. La syair.
Sebab dia nak ringkas. Sebab ini nama al-hasru. Ringkas kan? Al-qasru. Tapi di bawah tajuk ataf la. Dia betul. Jadi kita kata la syairun, la nafi adalah ataf la kepada Muhammad Rasulullah. Kita kata di bawah tajuk tadi ataf la qasri. Ataf la qasri. Yang pentingnya kita tahu ini nama ataf. Ini nama dia la ataf. La ataf, bukan la nafi saja. La nafi dan la ataf. Dua fungsi ada pada la. Ya, itu yang paling mengagumkan tu. La nafi dengan la ataf sekali. La ni bukan nafi tak? Tapi bila campur dengan la syair, campur dengan ayat ni, dia jadi ataf kepada Muhammad Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah, bukan penyair. Bukan penyair tu siapa dia? Ataf lah. Yalah. Pelik tak? Pelik. Memang pelik. Sebab guna perkataan ataf tu nak Betul. fahamkan Betul. ataf tu. Betul. Kita dah biasa dengan dan. Wow. Wow. Summa. Fa. Ini ataf balaghah. Dalam balaghah aja ada. Dalam balaghah aja ada. Ada dalam balaghah. Tengok Datuk pun senyum tengok. Baru hari ni baru jumpa lah jadi ataf. Datuk ataf balaghah Datuk. Sabar Datuk ni, saya pergi Shah Alam, dia ikut Shah Alam. Tengah malam buta balik. Saya mari sini dia ikut sini. Sini lebih nikmat sikit lah. Tapi Shah Alam tu tahu Datuk, macam makan di 5 star kan? Macam makan di, bukan kata saya kata sini tak 5 star. Saya kata di sana. Ni 6 star. Tapi yelah, kadang-kadang makan-makan banyak ni, Imam Syafi'i pun tak berapa seronok juga. Dia kata makan banyak mewah sangat. Jadi besok pergi belajar nak makan, betul tak? Okey. Macam ni pun. Kalau dalam kita punya kuning ni Ustaz, dia akan cakap bukan la ataf lah. Bukan. Tidak akan kata la ataf. Dia takkan sebut la ataf lah. La nafi. Ustaz balaghah je. Balaghah je. Okey. Ustaz. Ya? Kalau kita buat contoh Ustaz Mu'alim la tajir. La tajib. Ya? Betul juga. Dia Ustaz guru. Tapi bukan peniaga. Tapi ayat tu betul. Tapi salah. Sebenarnya ustaz, guru dan tajir. Minggu depan mula jual cili. Dah. Ya, dah hijau. Tunggu 8 hari dia merah. Cepat. Tanya wek. Minggu depan dia mula tak nampak daun, buah saja. Ya betul, tanya wek. dah berbuah lah ni. Bukan berbuah dah. Ya. Dah nak jual. Dia ni. Minggu depan baru tak nampak dah. Ya. Itu cepat. Minggu depan dia dah Pergilah tengok. Ustaz punya kot cili tu, selak daun jumpa cili ke ataupun selak cili jumpa daun? Itu hari ni selok cili nampak daun. Besok selok daun nampak cili. ada sedap lagi dah daun. Sebab 12 hari saja daripada semai sudah kena tongkat. Sebab dia baja AB nama dia. Baja AB dan dia minum 2 kali sehari. Pagi 2 minit, petang 2 minit. Dan setiap minggu dia kena mandi dengan air baja AB tu. Untuk mengelakkan untuk subuh. Jadi pergilah melawat sekarang. Ya. Tengok Ustaz Slansli dengan pertanian kan. Okey. Inon kata lemah banget. Okey. Kalbi. Okay. Jadi siapa-siapa nak buat boleh. Tak payah keluar duit beli tong, cuma kena beli pam saja. Cuma bayar konsultasi lah dalam 1,200 kat saya. Daripada sini pergi Kuala Bilah. Dia baja dia ada. Tuan-tuan gini. Ni tuan-tuan gini, tuan-tuan pergi saja pejabat pertanian. Dia beri nasihat free. Free. Tuan-tuan ada satu kontainer besar tu kan? Ni kontainer kan yang buat isi ikan tu kan? Ambil kontainer tu tak boleh keluar air.
Tuan-tuan cari botol, tahu tak botol mineral yang 1.5, tambah di situ, letak mesin, tuan-tuan semai lah apa benda pun, tuan-tuan tengok. Lepas 10 hari baru tengok. Tiba-tiba tengok dia dah sayur dah berkembang-kembang lah. Itu dia panggil baja AB. AB tu baja semua tidak ada kimia. Dia panggil baja organik. Baju organik. Pergilah tengok. Melawat tengok. 2 minggu lagi, 12 hari lagi boleh. Tuan belum jual lagi. Promosi. Setiap orang bagi 5 biji ke. Dia punya panjang dia dijangka 6 inci. Ya. 6 inci. Lada besar. 6 inci. Tuan-tuan saya tak kisah. Kalau sekiranya tak panjang pun saya beli yang kat Jaya yang panjang tu bagi. yang saya kata cili kan. Okey. Sebab nak hiburkan hati. Ayah. Tanya Ustaz. Tadi Ustaz sebut tadi. Dalam takrif tadi. Gaya atap dengan la. Ya. Dia untuk menafikan satu sifat. Ya. Jadi berdasarkan contoh yang Ustaz Ya. katakan itu. Ya. Sifat Muhammad tu Ustaz. Ya. Yang menafikan yang Ya. syair tadi. Dia menafikan Muhammad itu penyair. Kemudian di belakang tu ada lagi satu klausa dan tidak diperlukan dalam ayat. Apa maksudnya? Mana dalam ayat tu bukanlah penyair tu yang dimaksudkan, sebab dia dah dinafikan. Jadi dalam ayat tu yang dimaksudkan adalah Muhammad itu Rasulullah. Okey? Jadi la syair itu sebagai tambahan untuk memperkuatkan bahawasanya dia ni adalah bukan penyair, tapi dia bawa dalam bentuk ataf la. Ataf la tu kuat, bukan ataf waw. Jadi bukan yang tidak diperlukan dalam ayat tu, bukan maksud waw Ustaz ya? Bukan waw, la. Kalau kata wala tak kuat. Walau ataf dia waw, tapi la jadi kuat. Itulah dikatakan yang susah nak faham tu. Nah. Okey. Satu lagi contoh. Surah Al-Baqarah ayat 6. B ya. B Al-Baqarah ayat 6. A B Al-Baqarah ayat 6. Okey. Anzartahum am lam tumzirhum innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tumzirhum la yu'minun. Orang kafir tu, wahai Muhammad, awak ingatkan mereka atau tidak ingatkan mereka, orang kafir tu tetap tidak beriman. Sama saja. Sawa'un la yu'minun. La yu'minun tu la nafi ataf. Okey. Sebab itu lepas tu Tuhan tutup dengan ayat khatamallah ala qulubihim. Jadi kalau kita tak belajar balaghah, kita tak tahu itu la tu la ataf, bukan la nafi saja. Ya, nak salin ni? Salin. Innal ladzina kafaru. Tuan-tuan pasal ini saya nak emphasize ni, nak khususkan tajuk Qasri ni supaya tuan-tuan mahir. Baru kita bertolak balik reverse ke belakang. Kena reverse balik. Ini nak mahir dulu pasal ini kemuncak. Dah kafaru? Ustaz, jadi la tu maksudnya dia ada dua fungsi Ustaz. Ya. Dua fungsi. Ya, fungsi pertama dia menafikan dia tidak beriman. Fungsi kedua dia menjadi ataf. Kerana orang kafir ni sama saja. Ingatkan mereka, tak ingatkan mereka, orang kafir ni tetap tidak beriman. Kena kata orang kafir ni tetap tidak beriman. Ya, sawaun. Alaihim. Ingat, alaihim ni beban. Ya. Anzartahum am lam tunzirhum, engkau tidak ingatkan mereka, la yu'minun, mereka tidak beriman. La ni Cikgu Azian, la ni, ini la memang la nafi, tidak beriman, tetapi dia at the same time dia jadi ataf kepada orang kafir yang tadi ada memegang 3 watak.
Watak pertama diberi ingatan. Watak kedua tak diberi ingatan. Watak ketiga dia tidak beriman. Jadi 3 watak ni sama. Sama. Kan sawaun? Kena baca begitu. Jadi tak beriman tu orang kafir yang diberi ingatan. Tak beriman juga orang kafir yang tidak diberi ingatan. Jadi mereka ni memegang 3 watak. Diberi ingat, tidak diberi ingat, tidak beriman. Sama saja. Kena baca gitu. Jadi susah kita nak cari ayat ni kalau tidak ada tafsir balarah. Ya. Melainkan kita cari guru balarah. Ya. Sebab tu saya nak tekankan betul ayat Qasri ni. Biar tuan-tuan Qasri. Daripada Qasar tu. Qasar. Pendek. Qasar pendek. Ayat Qasri. Cuba sebut ayat Qasri. Climate dalam ilmu ma'ani. Yang mana ilmu ma'ani pun final in the knowledge of ilkun balaghah. Okey. Saya tadi balik Kenduri, pergi Kenduri pakai spek tu spek wax tinggalan kereta. Kat pagar. Saya pun pakai Kenduri. Orang tu pun tak kenal. Anak-anak murid yang belajar balaghah semua, aku tengok macam best tengok orang ni. Saya pun dah tahu je. Sebab dia kata Saya dah tahu. Lepas tu pasal baju batik pula yang bukan dia. Lepas tu balik saya pun jalan tu. Dia tengok. Kata isteri dia nak tegur malu. Lepas tu ada orang tu nakal. Ustaz, Assalamualaikum. Oh, itu yang kacau. Dia buka rahsia. Sebab kita bila kenal orang tempat-tempat kenduri, banyak masa terbuang. Nak berbual bercakap kan. Malulah bercakap dengan artis. Itu artis tak terkenal tu. Kalau Bollywood lagi lah. La Nafi. Tanyalah lagi. Dia tidak mazum, dia tidak mematikan nur. La Nafi tak mati. La Jaza mati. Betul. La Nafi. Tapi dari segi nahu dia La Nafi. Tapi dari segi balaghah jangan kita baca la yu'minu saja, kita kena baca anzal tahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dia pasal ingat tak ma'ani ni uslub ni kita tengok seluruh ayat, jangan tengok satu ayat. Sebut uslub, tengok seluruh ayat. Sama ada baik, sama ada qasri, hasri semua kan, uslub kan, insya'i, talabi. Tengok the whole ayat, jangan tengok sesuatu phrases. Lama-lama pakar lah tu kerja. Sebab kalau gunakan la yu'minu itu macam statement dia. Betul. Tidak beriman. La yu'minun tu tidak beriman. Tapi jangan baca la yu'minun saja, kena baca daripada awal. Orang kafir ada 3 watak. Sama saja watak ni. Awak beri ingatan, awak tak beri ingatan, dia tak beriman. 3 watak. Jangan baca la yu'minun saja. La yu'minun tu nafi. 3 watak. Sebab dia kena baca the whole ayat. Sebab dia uslub, gaya bahasa. tujuannya nak ringkas kan? Nak ringkas lah. Kalau dia tak sebut ringkas, dia kena panjang lagi ayat. Sebab itu nama dia Qasri. Qasri itu maknanya padat, concise. Ingat benda tu, ringkas. Kalau kau tak faham, kau tak faham lah kan. Maknanya kan, la atau la tak beriman tu untuk yang 3 watak. Ya. Sama juga yang macam 3 dalam 1. Orangnya seorang saja. Tapi dalam tu ada 3. Awak beri ingat dia, awak tak beri ingat, dia pun tetap tidak beriman. Okey, 3 dalam 1. Okey. Yang keempat, gaya ataf dengan lakin. Tapi saya letak dalam catatan belakang sekali Tak apa, tuan-tuan salin ya. Ataf dengan lakin ialah penggunaan partikel lakin sebagai ataf. Penggunaan partikel lakin sebagai ataf dalam sesuatu ayat yang dimulakan dengan partikel nafi sebagai sifat terdahulu
Sementara itu sifat yang disebut selepas fatika lakin diguna pakai maknanya. Ulang Ada, saya dah jangka lah. macam Dah memang jangka. Okey. Okey. Ialah penggunaan partikul lakin okey. Sebagai ataf. Ini sebagai ataf ni, bukan sebagai harah nasiab. Ataf dalam satu ayat yang dimulakan dengan partikul nafi. Sebelum tu ada nafi dulu. Sebagai sifat terdahulu, menggunakan partikul nafi dalam kurungan sebagai sifat terdahulu. Sementara itu sifat yang disebutkan selepas lakin, sementara itu sifat yang disebut selepas partikul lakin diguna pakai maknanya. Okey. Okey, ayat Al-Imran ayat 198. Ah, 98. Ayat dia berbunyi lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Okey. Okey, lakinil ladzina taqaw. Cuba buka siapa dia ayat kan? Lakinil ladzina taqaw. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Okey. Ayat apa ayat tadi? Al-Imran 198. Ayat dia lakinil ladzina nattaqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Okey, maksud dia macam ni, tetapi orang-orang yang bertakwa Tapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka beroleh syurga yang ada di bawah. ya. Maknanya ini yang dia guna pakai. Ayat sebelum tu tidak dimaksudkan. Jadi okey, ini yang dia guna pakai. Cuba tengok ayat sebelum tu apa dia kata. Mata'un qalil summa ma'wahum jahannam. Wa bi'sal mihad. Ada tak ma? Ada tak? Ma'wahum. Itu ma'wahum bukan? Okey. Tak ada. Tak ada. Okey, tak apa. Okey. Maksudnya ayat sebelum tu dia kata apa? Ada mata'un yang tak. Mata'un qalilun summa ma'wahum jahannam. Mata'un qalilun maksudnya harta benda yang sedikit. Wa ma'wahum tempat mereka neraka jahanam. Tetapi yang mula-mula tu nafi. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, bagi mereka syurga mengalir di bawahnya sungai. Ini yang dipakai. Yang tak terpakai yang sebelum tu. Sebelum tu dia kata harta benda sikit menjadikan mereka mendapat tempat di neraka. Tetapi orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, bagi mereka syurga yang mengalir di bawah mereka sungai. Sebab itulah ayat selepas lakin ni, inilah yang diguna pakai. Yang sebelum tu tidak.
Itu hanya ayat lah kan. Tapi kosong. Maknanya yang sebelum tu maknanya Tak ada bawa arti. tak boleh, tak ada guna. Bukan ayat tak ada guna. Maksudnya tak bagus lah. Tak bawa arti. Okey. Cuba buat dalam bahasa Melayu. Ini gaya-gaya apa? Ayat yang apa tu? Atau lakin. Atau kalau Ustaz kita kena baca lebih awal lagi daripada tu. Betul, memang balik awal. Sebab dia kata macam ni dalam ayat 196, dia kata la yaghrurannaka taqallubul ladzi kafaru fil bilad mata'ul Qalilun. summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Betul, ada la kan? Jadi dia mula ni ada la. Sebab kita baca pertengahan. Jadi dia kata ayat ini dimula dengan mula dengan apa? Yang ni lakin ni. Lakin. Tapi dia mula dengan ma dan dipakai dengan lakin. Okey. Sebagai contoh Al-Ahzab ayat 40. Okey, yang ayat ni boleh lah. Yang kedua contoh B. Contoh B Al-Ahzab. Saya kena hati-hati ni. Ayat 40. Okey, ayat 40. Bunyi dia Ma kana Muhammadun. Tidaklah Muhammad itu ayah ahadin minkum, seorang daripada kamu. Maknanya ayat ini menafikan Muhammad itu ayah kepada seseorang kamu. Tapi dia ni sebenarnya siapa? Lakinna akan tetapi dia ni adalah Rasulullah. Dalam hukum balaghah dia menafikan yang ayat pertama, kemudian dia pakai ayat yang kedua. Artinya Rasulullah ni lah sebenarnya watak Nabi Muhammad. Ya, bukanlah dia tu seorang ayah pada seorang dari kamu. Walaupun Nabi Muhammad tu ada anak kan. Itu tidak dimaksudkan. Okey. Wallahu a'lam. Al-Ahzab ayat 40. Okey. Ataupun tuan-tuan boleh tengok surah An-Nisa. Tengok 3 ya. An-Nisa ayat 162. Okey. Ataupun surah Taubah ayat 88. Ini kena salinlah minggu depan kita tengok 188. At-Taubah ayat 88. Sekejap ya. Salin Okey, ini. Jadi yang penting sekali kita faham konsep ataf dengan lakin ni. Maknanya yang saya terang tadi, ya, bila digunakan lakin, maka ayat selepas lakin tu yang diguna pakai. Yang sebelum lakin tu tidak dimaksudkan dalam makna, dalam ilmu ma'ani. Okey, boleh? Tapi janganlah pula kata ayat tu tak terpakai. Itu ayat Quran. Makna maksud ayat ini, Muhammad itu Rasulullah, dia bukan ayah pada kamu. Okey? Jadi kita kena tengok keseluruhan ayat. Dia mulai dengan ma, lakin. Okey? Ini yang berapa dah ni? Okey. Yang ke-4. Okey, yang kelima. Kelima? Yang kelima ataf dengan bal. Ya, ataf dengan bal. Cuba je bal. Balam. Senang ya balam. Balam. Bal ni balam. Apa makna bal? Bahkan. Makna positif. Positiveness. Bahkan, ya. Kita menambah idea. Muhammad itu guru, bahkan usahawan. Jadi dua-dua
jawatan dia pegang. Kita kata dalam bahasa Inggeris dia kata in addition. Okey. Tak sempat nak makan. Rehat dulu. Sekejap. Ni tapai? Kan? Hah? Haji bertempur. Sekejap. Bingkang. Bukan bingkang. Puding jagung. Oh, puding jagung. Tak. Dia kena sejuk kan. Dia. Itu tak panas. Saya nak makan malam ni. Pukul 3 kan saya bangun. Ini yang Ni benda. itu tak apa. Itu bawa balik. Oh, balik lah. Ini akan. Tengok kelebihan Freeze balik. Kelebihan. Ustaz dia tahu dah freeze balik. Oh, kelebihan guru Mak Ani. Ada salahnya kata dia. Kelebihan guru Mak Ani. Air mana? Air sejuk tak ada? Air sejuk. Allah. Jadi stamina ni. Selalu stamina ikut dia. Biar dia. Selalu dia pegang ni. Stamina. Okey. Dapat pahala Ustaz. Betul. Buat air dekat dulu. Besar pahala. Ambil duit bayar sana. Duit pergi ke sini. Dan tolong jual. Mana ada kelas lain ya? Belajar dalam kedai. Sini je. Air mineral kan kita bayar RM1 tu kan kedai tu. Okey, yang kelima. Yang kelima, gaya ataf menggunakan bal. Okey. Ialah penggunaan partikel bal sebagai ataf dalam sesuatu ayat yang didahulukan dengan partikel nafi, ya, sebagai menafikan sifat terdahulu dan sifat yang disebut selepas bal adalah diguna pakai. Maknanya sama tadi ya? Sama tadi, tapi bal ni lagi kuat. Kan ya. Yang apa ialah diguna pakai Maknanya. Okey. Tapi saya letak lakin last sekali tau. Tak pernah ya? Ustaz, kalau macam tu samalah konsep dia dengan nafi dan mungkin tadi. Sama. Kita menggunakan laki. Kemudian yang ini kita menggunakan Bal. Tapi dalam sketch saya letak lakin last sekali. Bal lagi kuat daripada lakin kan? Lagi kuat. Tapi kedudukan dia last sekali. Tak apalah. Okey, sebagai contoh. Okey. Surah An-Nisa, surah Al-A'la ayat 17. Surah Sabihis. Sabihis Rabbikal A'la. Surah Al-A'la ini ataf dengan bal. Tuan-tuan ya. Tuan-tuan baca ayat ni memang jaga-jagalah. Kalau tak buat kenalah. Okay. Tapi jangan baca ayat tu saja, baca ayat depan tu. Okey. Apa dia ayat tadi? Al-A'la ayat
17. 16. 16, 17. Kalau 16 bal tu siru. Okey. Siru dan saya Bal. Ya, ni. Okey. Wa zakara isma rabbih fa shalla. Wa zakara isma rabbih fa shalla. Ni ayat ni. Sebelum dia. Belum dia. Wa zakara. Mana wa zakara? Ingati. Mengingati wa zakara isma rabbih fa shalla. Dia ingat nama Tuhan dia, maka dia pun sembahyang. Ini ayat 16. ayat 15. 15 ya, ayat 15. Lepas tu baru yang Bal tu sirunan hayatad dunya. Malah mereka itu Utamakan dunia. mengutamakan hidup dunia. Ya, ya. Ya. Okey. Bal ni malah kamu semua ingat tu siruna kamu semua. Ya, kamu semua ni kan. Tu sirunal hayatad dunya. Bahkan kamu ingat nama Tuhan dan kamu sembahyang. Malah kamu mengutamakan hidup dunia. Apa dia ayat lagi? Bahkan sebaliknya. Balik. Bahkan sebaliknya. Terbalik. Jadi yang dipakai tu bukan ini. Inilah. Yang dipakai tu ini. Ini tak. Kalau semayang tak tinggal tapi dunia kuat, maka dunia lah awak dapat. Jadi kalau nak tafsir begitulah. Ya. Wallahu a'lam. Harap ulama-ulama YouTube boleh ingatkan, tegurkan kita. Kalau silap kan. Kalau ikut ayat ni. Jadi bila guna bar Datuk, yang ni yang diguna pakai. Maksudnya awak semayang bang tak tinggal, tapi dunia sangat-sangat mementingkan dunia. Dia kata dengan khusyuk lah tu Ustaz. Ada tak walal akhiratu? Ya, betul tak? Betul. Walal akhiratu khairun wa abqa. Maksudnya dia kata hari akhirat itu sebenarnya lebih baik dan lebih kekal. Maksudnya dia remind kita. Ya, remind kita. Itu maksud dia bal, ya. Lepas tu ayat Al-Fajr ayat 17. Okey, dah sampai mana ni? Ini B ya. Okey, jangan takut, lagi adik. Minggu depan kita refresh balik ma'ani ni supaya tuan-tuan betul-betul orang kata tauhid ke ilmu ma'ani ni daripada Qasri. Jadi bila berjalan tu Qasri. Atau lelaki. Okey ah. Ya. Biarlah orang kata begitu berjalan pun tak apa, atau lelaki atau apa. Tapi saya tak apa, berjalan tak betul kena balaghah. Okey, daripada jalan betul tapi balaghah tak tahu apa. Kan? Betul tak? Sebab kita dengan Tuhan, bukan dengan manusia. Jangan peduli apa manusia cakap, tapi kita kena peduli apa Tuhan kata. Betul tak? Jangan dengar sangat cakap orang, terutama sekali orang yang tak belajar balaghah. Okey. Biji kena A dan B ni kalla. Kalla lagi. Kalla ni bal la tukrimun al-yatim. Bal la tukrimun Yatim. kamu tidak mengambil berat anak-anak yatim. Muliakan anak-anak yatim. Wala tahaddun ala ta'amin miskin. Tak ambil kuat. Tak ambil indah. Ala
ta'amil miskin. Makan Jadi yang ini ni yang memberi kesan, yang dipakai. Yang sebelum tu, apa dia ayat sebelum tu? Carilah. Miskin. Al-Fajr. Ya? Anda ta'amil miskin. Apa jadi pada orang ni? Wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Dah lah begitu, makan harta pusaka habis-habis. Apa jadi pada orang ni? Apa jadi pada orang ni? Bacalah ayat sebelum tu. Ya? Ini dia katakan Al-Fajru ayat 17. Al-Fajru ayat 17. Jadi ini kita kena tanda bal ini yang. Jadi apa berlaku selepas bal? Bal ini adalah orang ni dia tak mengambil berat anak yatim. Dan dia pula tak peduli makanan anak yatim. Dan dia pula makan harta-harta warisan anak yatim. Secara aklan lama, secara tamak haluba. Pasal ayah dah tak ada. Ayah tu mungkin abang dia kan. Mungkin saudara dia yang dia pegang amanah tu. Tu. Jadi cuba tengok apa ayat sebelum tu, iaitu ayat 16 dia kata apa? Ini tu balasan kepada orang yang makan harta anak yatim. Okey? Ya. Apa Tuan Haji Baharudin? Ayat apa? Ayat 18 tu yang ke depan wala Ayat 18. Betul. Ini 17, 18. 18. Ini ayat 18 ya? Ya. 18. Yang ni ayat 17. Ayat 16? Wa amma idza ma Iza mabtala Rabbu faqadara alaihi Baikul Rabbi'ana. Ada pun orang yang diuji kemudiannya lalu membatas rezekinya, dengan rezeki yang sedikit, maka dia berkata Tuhanku menghina. maka dia kata Tuhan telah hina aku. Okey. Lepas tu wa amma iza. Lepas tu kulla bala. Kalla. Sebenarnya dia kata bila Allah Taala uji dia, harta dia sikit, kereta dia banyak rosak, rumah dia terbakar, dia kata Tuhan benci dia. Tapi tidak. Bukan Tuhan benci, aku tak benci dia. Tapi dia ni tak mengambil berat anak yatim. Dan dia ni tidak kisah makanan mereka. Sebab itulah aku kurangkan mereka. Bukan kerana mereka kamu jahat. Dia jahat jugalah tu. Jadi harta kurang, kesusahan datang menimpa, bukan itu yang dimaksudkan. Boleh? Yang dimaksudkan ialah ini. Kerana mereka itu tidak memulihkan anak yatim. Sebab itulah mereka harta kurang. Jadi kita mesti ambil ingatan. Kalau kita tak peduli anak-anak yatim, jadi tak kira lah yatim tua ke yatim muda ke, kan? Tak ada ayah mak, yatim lah tu. Yatim tua. Dia tak kira kaya, yatim. Ada ke yatim kaya, yatim muda? Kira yatim. Ustaz, ambillah beras secupak ni pasal Ustaz anak yatim. Pahala dapat tak? Dapat. Dia suka je. Dia suka. Walaupun bagi daun sagelugur pun. Ustaz, ambillah daun sagelugur, Ustaz suka. Pahala. Ataupun buah markisah. Pahala tak? Pahala. Bukankah dia yatim kena banyak. Tuan-tuan pergi nanti ke tempat saya, insya-Allah 2 bulan lagi tuan-tuan akan lalu di bawah pintu gerbang pokok markisah. Ya. Baru siap pintu gerbang tadi, demam sekejap dia. Pintu gerbang tinggi ni. Lepas tu pokok markisah yang tanam dalam polistri tu saya tampar di situ, ikat balik. Pagi tadi nampak dia dah menjajala dah. Dia buat lagi satu sebelah saya. Malam ni agaknya dia meniti-niti jambatan lah atas tu. Jadi bila kita pergi, betul lah ini guru ma'ani. Melaksanakan ada makna. Ini guru ma'ani tapi lalang penuh kat rumah. Okey, last sekali. Iaitu mendahulukan yang sepatut. Ya? Habis dah? 6.
Yang 6 ni. Mendahulukan Mendahulukan yang sepatutnya dikemudiankan. Okey, mendahulukan yang sepatutnya dikemudiankan. Saya letak dalam nota saya nombor 5. Dia panggil takdim ma haqqahu ta'khir. Okey. Tanya saya nak suruh tuan-tuan master ni tu. Hari ni saya jangka dah bagi buat 35% lah. Kosri. Yang ke-6 dia panggil at-taqdim. At-taqdim ni mendahulukan. At-taqdimu ma apa haqqahu yang sepatutnya. Takhir. Takhir seperti iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Kita nak kata sepatut tak boleh. Nak budu. Sepatutnya nak budu dulu. Kalau ikut hukum nahu, nak budu iyyaka. Saya sembah engkau. Kami sembah engkau. Tapi dia letak iyyaka nak budu. Sebab ini penting. Okey? Okey. Jadi surah Al-Fatihah ayat 5. Ya tak? Al-Fatihah sebagai contoh ya. Ayat 5. Okey. Pada pelajar YouTube, tuan guru, tuan alim yang tengok video ni, kalau ada sikit tegurlah. Kita menerima sebarang komen untuk memperbaiki supaya pembelajaran balaghah ni mudah difahami, dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Okey. 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 Takhir. Dia punya penerangan dia mendahulukan apa yang sepatutnya dikemudiankan, iaitu mendahulukan penggunaan perkataan yang sepatutnya dikemudiankan, okey, mengikut kaedah nahwu, tetapi penulis mendahulukannya kerana kepentingan makna. Okey. Ya itu. Tetapi penutur atau penulis mendahulukan yang kemudian tadi kerana untuk kepentingan makna lebih mustahab. Kalau saya kata saya dah serah kepada awak, mana saya serah barang ini kepada awak, kita katakan awak dah terima, kan? Awak tu letak dulu. Okay. Contohnya Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dah setengah kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sepatutnya perkataan okey, ulasan. Sepatutnya perkataan iyyaka berada selepas nak budu. Okey? Kerana ia menjadi maf'ulun bi. Akan tetapi diletaknya dahulu, ya, sebelum nak budu kerana kepentingan makna. Okey. Ya, okey. Okey, kita berhenti setakat ini, insya-Allah. Semoga tuan-tuan puan dapat jadi minggu depan saya akan refresh lagi
supaya tuan-tuan akan ada dalam ingatan ni tentang qasri ni. Ingat, qasri penting. Qasri penting ya. Jadi iyyaka na'budu tu, iyyaka tu kita kata ayat qasri ma haqqahu at-taqdim ma haqqu ta'khir. Panjang sikit. At-taqdim mendahulukan apa yang sepatutnya duduk kemudian. Okey? Boleh? Datuk boleh tu? Datuk sabar tu. Ya? Jibril mana Ustaz? Ya, Jibril. Jibril yang buat ni lah. Kepada Tuhan. Ya. Untuk Tuhan Tuhan. Kita tak tahulah bagaimana dialog kan, sehingga bertukar-tukar kan. Tak tahu dulu ayat Fatihah ni na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka kan. Kita tahulah wallahu alam, itu andaian saja. Ayat-ayat Allah ni tak bolehlah kita nak ubah-ubah kan. Sebab atas kepentingan makna. Boleh? Oh, Pak. Ada pen dia? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى في العالمين إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم ولا تؤاخذنا في العذاب وأجرنا الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وبارك وسلم والحمد لله قبل الله منكم